Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, walhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita teruskan lagi sambungan ulang kaji kita daripada perbicaraan berkaitan dengan darah wanita, iaitulah haid, nifas dan istihadah, daripada buku yang disusun yang kita guna pakai, iaitu risalah darah haid, nifas dan istihadah. Jadi terlebih dahulu sebelum kita teruskan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam, dan semoga semua sihat-sihat belaka, segar-segar belaka, semangat belaka insya-Allah. Baik, kita akan terus kepada perbincangan kita. Jadi kita harap semoga sahabat-sahabat sekalian dapat memberikan penumpuan, fokus kepada apa yang bakal kita bincangkan, dan diharap dapat dihentikan dulu sebarang komen bagi memastikan perjalanan perkongsian kita berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi soalan akan dibuka setelah kita baca beberapa persoalan, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim, iaitulah pada muka surat 13. Muka surat 13, persoalan, adakah darah yang keluar ketika seorang wanita itu hamil dikira sebagai haid? Jawapan, ya. Darah tersebut sah
dihukum sebagai haid jika memenuhi syarat haid. Apa syarat haid? Iaitu tidak kurang dari 24 jam atau sehari semalam dan tidak lebih 15 hari 15 malam. Dengan syarat keluar darah tersebut tidak disertai sakit untuk bersalin, yakni sakit melahirkan. Ada nota kaki nombor 1 di situ. Apa nota kaki di bawah tu? Darah yang keluar dari wanita hamil adalah darah haid menurut pandangan muktamad mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki rahimahullah ta'ala. Darah yang keluar daripada seorang wanita yang hamil, ketika dia hamil, sah ataupun tidak darah tersebut dihukum sebagai haid? Ya, sah darah yang keluar daripada seorang wanita yang hamil untuk dihukum sebagai haid sekiranya memenuhi syarat-syarat haid. Apa syarat-syarat haid? Nah, ingat lagi tak? Syarat-syarat haid mestilah tidak kurang dari 24 jam atau sehari semalam dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Dan ada syarat lagi untuk seorang wanita yang hamil dihukumkan haid jika darahnya keluar, walau cukup syarat-syarat haid tetapi kena lihat. Nah, perempuan ini ketika darahnya keluar waktu dia sedang hamil mengandung, adakah darah tersebut keluar berserta dengan rasa sakit? Sakit hendak bersalin. Kalau keluar yang berserta dengan rasa sakit untuk bersalin, maka darah tersebut tidak dihukumkan sebagai haid. Nanti kita akan sambung permasalahan ini pada muka surat 20. Permasalahan ini berkenaan dengan darah yang keluar daripada seorang wanita yang hamil ini akan kita panjangkan perbahasan dia pada muka surat 20. Untuk peringkat awal ini, sah ataupun tidak darah yang keluar daripada seorang wanita yang sedang hamil mengandung untuk dihukum sebagai haid, sah jika darah tersebut keluar menepati syarat-syarat haid dan tidak disertai dengan rasa sakit untuk bersalin. Habis. Yang kedua, persoalan yang kedua muka surat 13. Darah yang keluar antara kelahiran bayi kembar dihukum sebagai darah apa? Jawaban, dihukumkan darah yang keluar antara kelahiran bayi kembar itu sebagai haid jika memenuhi syarat haid, yakni minimal 24 jam atau sehari semalam dan tidak lebih 15 hari 15 malam. Darah yang keluar daripada seorang wanita yang dia bersalin anak kembar, tapi belum keluar kedua-duanya kembar itu. Kita tengok contoh 6 dulu. Muka surat 14. Berkaitan dengan darah yang keluar bagi wanita yang melahirkan bayi kembar. Baik. Contoh 6. Seorang wanita yang disahkan hamil bayi kembar. Pada 1 hari bulan jam 8 pagi, wanita tersebut melahirkan anak yang pertama. Kemudian keluar darah sehingga 2 hari bulan jam 8 pagi. Jam 8 1 minit pagi. Baru dia melahirkan anak yang kedua. Darah mulai 1 hari bulan jam 8 pagi hingga 2 hari bulan jam 8 pagi itu dihukum sebagai haid kerana memenuhi syarat haid. Yang 24 jam atau sehari semalam. Tidak dikira nifas kerana di dalam rahimnya masih ada isi, yakni bayi. Yang akan disebut pada tarif atau pengertian nifas
yang akan datang. Tak? Baik. Dia bersalin. Seorang wanita, dia bersalin. Selepas dia bersalin, dia didapati ada anak kembar. Bersalin, anak kembar. Katalah dia bersalin pada 1 hari bulan. Pada 1 hari bulan dia bersalin. Dia bersalin. Okey, jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Okey? Boleh dapat 8 pagi. Selesai bersalin, kita buat contoh saja ni. Katalah 9 pagi. 9 pagi. Baru anak yang pertama. Selesai bersalin anak yang pertama 9 pagi. Di dalam rahim dia masih ada kandungan untuk bayi yang kedua kerana dia kembar. Ada kandungan lagi. Baru keluar 1. Jam 9 pagi. Lepas dia bersalin, keluar darah. Bermula jam 9 pagi. Sehingga 2 hari bulan, jam 9.01 pagi. Dan kalau dia beranak, keluar semula bayi yang kedua 9.02 pagi, maka darah yang keluar antara bayi pertama dengan bayi kedua 8 pagi, bayi pertama, habis 9 pagi, selesai bayi pertama. Antara 9 pagi 1 hari bulan sehingga 2 hari bulan jam 9.01 pagi, darah yang masih keluar itu sah dihukum haid. Kerana apa? Kerana di dalam rahim dia masih ada kandungan. Itu yang dimaksudkan di sini. Boleh dapat tak? Boleh dapat? Kenapa tak dihukum nifas? Tak boleh hukum nifas kerana di dalam rahim dia masih ada kandungan. Nak hukum nifas ini mestilah kosong rahim daripada sebarang kandungan. Okey. Buat tanda di situ, buat nota di situ. Keadaan ini sekiranya darah yang keluar selepas keluar bayi yang pertama, sementara nak tunggu bayi yang kedua tu, kalau darah yang keluar setelah bayi yang pertama, sementara nak tunggu bayi yang kedua, darah yang keluar itu berterusan tanpa putus dan mendapat minima haid 24 jam atau sehari semalam. Tapi kalau dalam keadaan ini tempoh sehari semalam, kalau darahnya terputus-putus, maka dia tidak dikira dapat minima haid. Faham dulu? Maka darah tu tak dikira haid. Darah tu dikira darah fasad atau darah istihadah saja. Yang kita cerita ni, contoh ini untuk darah yang daripada bayi pertama, selesai bayi pertama, nak keluar semula bayi yang kedua, darah berterusan keluar. Dan dapat minima haid 24 jam atau sehari semalam. Jelas dulu? Keadaan yang ni, persoalan ketiga, muka surat 14.
Soalan ketiga muka surat 14. Keadaan seorang wanita keluar haid secara putus-putus pada bulan Ramadan. Keadaan seorang wanita keluar haid putus-putus ketika bulan Ramadan. Keluar haid putus-putus ketika bulan Ramadan. Contoh 7, muka surat 14. Keadaan seorang wanita keluar haid secara putus-putus pada bulan Ramadan. 5 hari keluar darah, 5 hari berhenti darah, 5 hari keluar darah semula. Keterangan hari yang ada darah, yakni hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, dia tidak puasa. Kenapa? Kerana dia keluar darah. Hari tiada darah iaitu 6, 7, 8, 9 dan 10 wajib puasa. Keluar semula darah 11, 12, 13, 14, 15 dia tidak puasa. Puasa pada 6, 7, 8, 9, 10 dikira batal dan wajib qada semula kerana pada tempoh atau hari tersebut juga dihukum sebagai haid. Qada puasa 15 hari jika haid bermula dan berakhir pada malam hari. Kita tengok muka surat 15. Sekiranya darah bermula dan berhenti pada siang hari, wajib qada puasa 16 hari. Baik. Dalam keadaan ini, untuk wanita yang kedatangan darah pada pada bulan Ramadan, dia kata 5 hari keluar, 5 hari tiada, 5 hari keluar semula. Okey. Jadi, okey. Baik, boleh nampak? Okey, baik. 5 hari keluar darah. Lima hari keluar darah. 5 hari keluar darah. Bila keluar darah, maka tidak puasa. Okey. Kemudian 5 hari seterusnya berhenti. Bila berhenti, puasa. Okey. Keluar darah semula 5 hari. Seterusnya, tak puasa. Okey. Maka dalam keadaan ini, ketika waktu tiada darah, dia berpuasa. Oleh kerana selepas itu datang semula darah yang masih dalam tempoh maksima haid. Masih dalam tempoh 15 hari 15 malam. Maka puasa yang dia laksanakan di tengah-tengah tempoh maksima haid itu dikira batal, dihukum sebagai haid. Maka kena qada semula. Sini. Qada semula. Ini yang dimasukkan di sini. Ini yang dimasukkan di sini. Okey. Okey. Kalau dia datang 5 hari, waktu dia datang tu dia tak puasa. Pasal dia datang haid, haram puasa. Hari ke-6 dah tak ada darah, dia mulalah puasa. Mandi wajib semua, puasa. Sampai hari ke-10. Hari ke-11 datang semula darah. Bila hari ke-11 datang semula darah, dihukumkan hari yang sebelumnya yang tidak ada darah itu, panggil naqah itu, dihukumkan semula sebagai haid. Ini pendapat yang muktamad lah. Okey. Dihukumkan semula sebagai haid. Maka yang dia puasa tadi, waktu tak ada darah tadi tu 5 hari yang tak ada darah di tengah-tengah tu, dikira batal dan wajib qada semula.
Jelas? Dapat yang ni? Boleh dapat? Okey, dapat? Jelas. Kemudian dia kata, kalaulah haid dia bermula dan berakhir pada malam hari, dia qada hanya 15 hari. Tapi kalau bermula haidnya pada siang hari, maka dia kena qada 16 hari. Macam mana jadi macam tu? Okey. Ini kita cerita jumlah hari, bukan hari bulan. Ini kita cerita jumlah hari. Ini kita cerita jumlah hari, bukan hari bulan. Untuk melengkapkan hari pertama, kita kena buat contoh. Katalah, satu hari bulan, hingga 16 hari bulan. Satu hari bulan bermula haid dia 8 malam. Okey, satu hari bulan 8 malam. Okey. Mana 2 hari bulan 8 malam baru 1 hari. Betul tak? Jelas tak ni dulu? Maka puasa yang 2 hari bulan, dia boleh puasa tak? Dia datang darah 1 hari bulan 8 malam. Satu hari bulan 8 malam. Satu hari bulan ni siang dia boleh puasa tak? Dia puasa tak? Cuba jawab. Boleh ya. Okey. Tak nampak muka saya tak apa. Buat apa nak nampak muka saya tu. Ini nampak whiteboard tu penting. Satu hari bulan, siang hari dia belum datang darah. Bermakna satu hari bulan siang hari ni, kalau ni cerita bulan puasa lah. Tak kira lah hari berapa puasa ni, kita nak cerita, nak bagi nampak gambaran. Satu hari bulan siang hari dia puasa. Lepas dia buka puasa, kan, dia berehat kejap sebab perut kenyang sangat, sengkak habis perut-perut, kan, dengan mutabak dia, dengan apam balik dia, dengan ayam masak merah tadi, bubuk lambuk lagi, kan. Dia rehat kejap. Tak sempat solat maghrib, tengok-tengok, datang darah satu hari bulan pada 8 malam. Selamatlah puasa dia tadi. Siang hari. Tak? Datang 8 malam satu hari bulan, sampai 8 malam 2 hari bulan, baru kira satu hari. Belum apa-apa lagi, baru 2 minit ya, dah nganga dah. Nganga terbayang mutabak. Yang main-main bulan puasa ni, lemah lesu bukan sebab berpuasa, tapi lemah lesu kerana banyak makan ketika berbuka puasa. Bulan puasa ni, nafsu melonjak-lonjak, kan?
Pasal yang lapak tu lapak mata. Dia bukan lapak perut. Dia elok je. Pergi bazar Ramadan tu tak ada letih pun. Semangat je jalan. Terlupa. Patah balik pula. Mutabak lupa beli. Cari tak jumpa sampai ke hujung. Tak nampak. Patah balik. Tak ada letih pun beli. Tiba lepas buka puasa letih. 8 malam 1 hari bulan sampai 8 malam 2 hari bulan. Baru sehari. Jadi 2 hari bulan siang hari dia puasa tak? 2 hari bulan siang hari dah tak puasa. Tapi baru sehari kan? Baru sehari. Dah. Kalau dia ditakdirkan. Nafsu makan paling kena kawal. Macam dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati. Dia ada dalam bab makan ni dia ada 2 kategori. Bab kurangkan makan. Bab berlapar dia kata. Dalam kitab Penawar Bagi Hati kan. Kalau Jawi ni muka surat 28 kot. Belah kanan bawah sekali, sambung belah kiri atas sekali. Dia ada menyedikitkan makanan pada jumlah pangkat yang tertinggi, pangkat as-siddiqin. Kemudian pangkat as-siddiqin. Pangkat as-siddiqin ini dia makan sekadar untuk menghilangkan mudarat diri. Kemudian pangkat yang kedua, dia makan setengah cupak sehari. Yang ni pangkat yang dilaksanakan oleh Saidina Omar bersama sahabat-sahabat yang lain. Mereka makan satu gantang 7 hari. Dia gitu. Lepas tu ada pangkat kategori waktu. Waktu makan sebaiknya untuk masuk dalam pangkat as-siddiqin, iaitu 3 hari baru sekali makan. Diceritakan bahawa Saidina Abu Bakar 6 hari baru sekali makan. Cerita makan, Penawar Bagi Hati tak apa. Cerita kat sini ya. Macam wawas pula lah Ustaz. Kalau 1 hari bulan 11 malam untuk haid, maknanya tak boleh puasa untuk hari kedua. Yalah. Dia kalau dekat sini 11 malam, kalau kat sini 11 malam, sampai 11 malam esok, baru sehari. Tetap 2 hari bulan ni, tak puasa juga. Okey. Jadi dia tak puasa lah 2 hari bulan. 2 hari bulan ni, 8 malam, baru cukup, atau 11 malam, tak kisah. Baru cukup 1 hari. Tapi yang dia tak puasa 2 hari bulan siang, mencukupkan sehari pada malam 2 hari bulan tu. Boleh faham dulu? Was-was tu sebab apa? Kalau 1 hari bulan, 1 malam, 1 malam. Kalau pukul 1 pun, 1 malam 2 hari bulan ni, 1 malam. 1 malam 2 hari bulan baru kira sehari. Malam. Tapi waktu masuk 2 hari bulan, siang hari tu, dia puasa tak? Dia tak puasa. Sama je. Waktu ni tak ada masalah. Waktu ni tidak ada masalah. Kalau macam sekarang, hari ni hari Khamis, 21 hari bulan. Kalau sekejap lagi, pukul 1 malam sekejap lagi, baru dia start darah. Bermakna besok 22 hari bulan, hari Jumaat, dia tak puasa. Malam besok, pukul 1 malam, baru kira sehari. Dia kira, kan? Yang itulah yang saya faham soalan tu. Kalau ikut pada dia tulis itulah. 1 hari 1 malam untuk haid. Maknanya tak boleh puasa untuk hari kedua. Ya betul. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam haid.
Nah, untuk hari bukan hari kedua tu. Hari pertama ni. Pasal dia bermula malam. Ni kita cerita bermula malam ni. Ha. Kita cerita bermula malam. Belum cerita bermula siang lagi. Kita cerita bab bermula malam. Darah tu datang malam. Malam pada bulan puasa. Ha. Ha. Okey. Dia start malam ni tadi. Siang tadi dia puasa. Malam ni datang darah. Nak? Ni pukul berapa? Pukul 10 malam. Besok keluar darah, siang ada darah. Besok siang dia tak puasa. Tapi besok siang, nak? Belum cukup satu hari satu malam. Malam jap lagi tu. Pukul 10 malam baru cukup sehari semalam. Tapi siang lagi dia tak puasa pasal ada darah. Siang lagi dia tak puasa pasal ada darah. Dia satu hari satu malam. Mana? Siangnya tak puasa. Okey. Lega lah tak puasa. Nak? Lega lah tak puasa. Boleh minum lah tapi kena sorok-sorok lah no. Jangan sampai kenyang sangat. Kenyang sampai letih pula. Pergi pejabat tengok, letih lah ni. Tapi semayang kau tengok, dak uzur. Uzur pun letih. Letih pasal kenyang. Letih pasal kenyang. Letih pasal kenyang. Payah cerita bab makan ni tak. Nabi SAW ikat perut, letak batu, bubuh batu ikat perut. Satu hari sahabat ternampak. Nabi letak batu kat perut, ikat. Diringkaskan sebab apa? Sebab tahan lapar. Kita makan perut yang ikat ni, buka bagi longgak pula sebenarnya. Bagi senang lagi makanan masuk. Terbalik. Nabi ikat supaya tahan lapar. Kita yang ikat ni kalau pakai tali pinggang dah ketat, makan, berasa tak boleh nak masuk, buka bagi longgak pula. Kalau orang perempuan pakai kain dengan pakai seluar dia longgak pula tali seluar dia. Nak bagi boleh sumbat. Terbalik, Nabi ikat bagi ketat lagi supaya tak tahan lapar. Kat situ kita kalah lah. Dipesan kepada kita supaya makan ini jangan berlebih-lebihan, sekadar memenuhi 1/3 perut. Supaya tegak balik tulang belakang. Tegak balik. Pasal orang lapar ni perut dia mengecut. Pasal apa? Enzim yang kata asid perut yang keluar untuk menghancurkan makanan tu, sudah tidak ada makanan rerambut dalam perut tu untuk nak hadamkan makanan. Jadi perut terasa pedih, kita akan sedikit terbongkok macam tu. Kita akan membongkok, perut pedih, lapar. Jadi dianjurkan makan supaya tegak balik tulang belakang, dapat boleh buat kerja. Kita makan bukan kata tegak tulang belakang, bengkok ke belakang pula macam tu. Punya kenyang. Terbalik habis kita ni. Mana kita nak mengaji boleh faham. Kan dalam penawar bagi hati. Bab makan ni juga. Banyak makan sebab bagi keras hati. Yang ni sebab bagi kurang cerdik. Tu. Okey. Habis ya. 2 hari bulan, 8 malam sampai 3 hari bulan, 8 malam, baru 2 hari. Hari kedua. Nah. Jadi kalau 15 hari, berapa hari bulan, jam berapa? Kalau 15 hari, haid dia. Tak? Ketawa je lah. Jangan tahan-tahan.
Ha. Penawar dalam hati. Bukan penawar dalam hati. Penawar bagi hati. Tak tadi ada orang buka cerita pasal penawar bagi hati. Siapa nak ikut ke kuliah penawar bagi hati kalau saya hari Sabtu pagi lah. Sabtu pagi, 8.30 pagi sampai 10 pagi. Ada 2 kitab, Adurus Samin, kitab Tauhid dan juga penawar bagi hati. Okey, baik. Kalau satu hari bulan, 8 malam dia mula keluar darah, maksimum 15 hari, 15 malam, berakhir pada berapa hari bulan? Okey. Nah. Pada 16 hari bulan, jam 8 malam. Nak dapat tempoh maksima 15 hari, 15 malam. Okey. Daripada 1 hari bulan, 8 malam keluar darah, maksima 15 hari, 15 malam, ialah berakhir pada 16 hari bulan, 8 malam. Okey. Okey. Jadi, berapa siang dia tak puasa? Daripada start 1 hari bulan 8 malam, sehingga 16 hari bulan 8 malam, berapa siang, berapa hari siang yang dia tak puasa? Berapa siang yang dia tak puasa? Berapa siang dia tak puasa? 15 siang. Ini yang dimaksudkan, kalau dia bermula haid pada malam hari, kalau dia keluar haid secara maksimum 15 hari 15 malam dan bermula darah tersebut pada malam hari bulan Ramadan, maka dia kena qada 15 hari puasa kerana dia bermula haid siang. Jelas dulu. Kalau dia bermula haid malam, maaf. Kalau dia bermula haid malam. Pening dah. Ni ingat makan lah ni. Nampak dia cerita pasal makan. Kawan duduk komen lapak pula lah apalah. Habis yang kita pun lapak. Kalau bermula haid pada bulan Ramadan malam hari, maksimum 15 hari 15 malam, maka dia akan melalui tidak berpuasa sebanyak 15 siang. Okey. Jelas? Jelas ini cerita dia. Okey. Jelas? Okey. Sebab tu disebut di sini, kalau seorang perempuan datang darah pada bulan Ramadan sehingga 15 hari, maksimum, tengok dia start darah tu bila. Kalau dia bermula malam, mana 15 siang dia kena qada. Berbeza sekiranya seorang wanita itu dia mula datang darah pada bulan Ramadan pada siang hari. 1 hari bulan, 1 hari bulan jam 2 petang. Mula datang darah. Jam 2 petang, mula datang darah. Okey. 15 hari, 15 malam, maksimum dia berakhir bila?
Okey. Ha. 2 hari bulan, 2 petang, baru 1 hari. Baru 1 hari. Untuk 15 hari, bermakna 16 hari bulan, jam 2 petang. Nak? Okey. Kalau dalam 1 hari 1 malam darah kejap keluar, kejap tidak. Macam mana ya? Ada? Yang ni tu. Sahabat kita ada bagi tahu siri 1 dan siri 2. Siri 3 pun ada sambung. Boleh tengok rujuk. Kalau sempat lagi kita sentuh sikit lah kalau sempat. Mungkin sahabat kita ni dia baru join, jadi dia ketinggalan. Tak apa, kita bagi tahu kepada info yang mana dia boleh dapat maklumat tersebut. Boleh lihat pada muka surat 10, 11 dan 12 pada buku ini. Okey. Siri 3, siri yang lepas pun ada, siri 4. Siri 4 kita ada hurai. Boleh tengok insya-Allah sahabat kita yang baru tanya tadi tu. Okey, baik. Balik pada sini. Sekiranya seorang wanita kedatangan darah di bulan Ramadan bermula pada siang hari. Kita buat contoh 1 hari bulan, jam 2 petang, dia mula datang darah. 1 hari bulan ini, masa daripada pagi tadi, dia puasa. Betul tak? Dia puasa. Dia puasa sampai 2 petang, nak solat zuhur, pergi masuk tandas, nak bersuci untuk nak berwuduk dan seumpamanya, didapati mula kedatangan darah. Okey. Jadi, batal tak puasa dia? Batal tak puasa dia? Kan? Batal lah puasa dia. Tapi waktu dia batal puasa pada 1 hari bulan ini, adakah sudah mendapat 1 hari haid? Batal puasa tetapi belum sehari haid. Pada 2 hari bulan jam 2 petang baru sehari haid. Tetapi 2 hari bulan ni dia puasa tak? Tak puasa juga. 1 hari bulan batal, 2 hari bulan tak puasa, 3 hari bulan sampai 16 hari bulan 2 petang. Bermakna berapa siang yang dia tak puasa? Berapa siang yang dia tak puasa? 16 siang. Haid 15 hari 15 malam. Tetapi melalui keadaan tidak berpuasa serta batal puasa berjumlah 16 siang. Tarikh keluar sama. Yang tadi, wanita yang tadi, perempuan yang sebelum ini, 1 hari bulan juga keluar darah. Tapi pada malam hari. Untuk perempuan, contoh perempuan ini pula, 1 hari bulan juga keluar darah. Tetapi pada siang hari. Jika keluar pada malam hari, maka melalui tidak puasa 15 siang. Jika bermula darah pada siang hari, bermakna melalui keadaan tidak berpuasa 16 siang. Jadi kalau darah datang pada bulan Ramadan pada siang hari, direct pula 15 hari, maka kena qada 16 hari. Kalau datang darah 15 hari direct pada bulan Ramadan bermula malam hari, bermakna kena qada 15 hari. Jelas? Ini kita cerita maksimum lah. Kalau dah dia berhenti, keluar 7 hari dah berhenti, kira lah sendiri. Kalau kata 8 hari bulan dah berhenti,
Mula 1 hari bulan siang, berhenti pada 8 hari bulan. Maknanya 7 hari haid. 8 hari siang. Kalau 1 hari bulan malam keluar darah, 10 malam sampai 8 hari bulan. Bermakna 7 hari haid, 7 siang. Okey. Jelas? Okey, dia ada peranan lah tu. Keluar siang ke, keluar malam ke, berakhir siang ke, berakhir malam ke. Berakhir siang, berakhir malam. Itu bukan lagu UK. Bermulanya siang, berakhir malamku. Itu bukan itu. Ni haid. Okey. Okey. Habis, sambung. Muka surat 15. Nombor 4 pada muka surat 15. Haid atau suci dengan cara pengambilan ubat adalah dibolehkan selama mana tidak mendatangkan mudarat. Ini perlu mendapat pengesahan dari ahli perubatan, yakni doktor lah, sebelum mengambil ubat sebagai usaha untuk haid atau untuk suci. Jaranglah orang ambil ubat untuk datang haid. Tetapi kalau dia nak datang haid juga, kerana lama sangat tak datang haid, dia rasa dia nak datang haid juga, dia makan ubat untuk keluarkan darah. Atau dia makan ubat untuk berhentikan darah. Kedua-dua ini sah. Bukan sah lah. Boleh. Boleh. Bukan sah. Boleh. Boleh. Selama mana tidak mendatangkan mudarat. Tapi perlu mendapatkan pengesahan daripada ahli perubatan lah. Daripada doktor. Doktor kata, okey, kamu boleh kalau nak ambil ubat untuk keluarkan darah ataupun untuk berhentikan darah. Boleh ya? Tapi kalau dia makan ubat untuk keluarkan darah ataupun untuk berhentikan darah, dalam keadaan doktor kata dia mudarat. Kamu tak boleh makan ubat. Kamu tak boleh makan ubat. Macam baca berita. Tak apa, hampa kan suka tengok berita. Bila tengok berita kan nganga macam ni ya. Sesat nganga. Kalau doktor kata awak boleh makan ubat, sesuai dengan keadaan awak, tidak ada masalah kesihatan, ubat ini tidak memudaratkan awak. Kalau doktor kata macam tu, dia boleh lah ambil ubat. Okey. Tapi kalau doktor kata, tengok di ayat dia kata dibolehkan. Dibolehkan untuk mengambil ubat. Dibolehkan untuk mengambil ubat. Kalau doktor kata boleh, maka dia ambil, silakan. Tapi kalau doktor kata tak boleh, kamu tak boleh makan ubat, ia boleh menjejaskan kesihatan kamu. Pasal kita buat cek tadi, kamu ada sekian masalah kesihatan. Jadi kalau kamu ambil juga ubat untuk keluarkan darah atau hentikan darah, dia boleh memudaratkan diri kamu. Tapi dia ambil juga, macam mana? Sah tak kalau dia ambil untuk berhentikan darah atau dia ambil untuk keluarkan darah? Sedangkan doktor kata boleh mudarat diri dia. Macam mana? Sah ataupun tidak? Ni ada sahabat kita tanya. Kalau berakhir jam 8 malam, 2 hari bulan, 3 bulan esoknya dah boleh puasa kan? Ya, mestilah. Bila sudah 8 malam tu, bukan kata puasa. 8 malam tu, wajib dia solat maghrib tanpa qada asar. Tapi kalau berhenti 9 malam, wajib dia solat isyak qada maghrib. Lepas tu besok tak ada darah, siang, sebelum subuh tak ada darah, dia niat puasa. Selepas subuh tak ada darah, dia terus puasa. Kalau keluar juga darah sebelum petang, batal balik puasa. Ni untuk sahabat kita, Melati Fauzi. Okey.
Okey. Nombor 4 ni, nombor 4 pada muka surat 15 ni, haid atau suci dengan cara pengambilan ubat adalah dibolehkan selama mana tidak mendatangkan mudarat. Dibolehkan selama mana tidak mendatangkan mudarat. Dengan syarat mendapat pengesahan daripada pakar perubatan. Okey. Dia pergi kepada, ingat kalau nak ambil ubat pastikan dapat pengesahan doktor dulu. Jangan suka-suka hati. Pasal dia ada kait dengan hukum. Yang tu kita jelas. Dia ni, perempuan ni, sama ada dia nak keluarkan darah atau dia nak datangkan darah, dia nak berhentikan darah, dia pergilah jumpa doktor. Nah, doktor kata okey boleh. Kamu tidak ada tak ada komplikasi ke, tak ada apa-apa efek ke, kamu boleh makan. Tapi jangan lebih dos apa semua. Okey, dia pun makan, darah dia pun berhenti. Ataupun dia makan untuk keluarkan darah, darah dia pun keluar. Okey. Okey. Contoh. Okay. Kalaulah dia pergi jumpa doktor untuk nak ambil ubat, doktor kata tak boleh, yang ni boleh mudarat pasal kamu ada masalah ni, kamu ada masalah ni, kamu ada masalah itu. Nah, kamu tak boleh ambil ubat. Dia ambil juga. Nah, dia ambil juga. Bila dia ambil, maka darah dia dah keluar. Sah tak darah itu dihukum sebagai haid? Doktor kata jangan nak makan. Kalau makan mudarat, dia makan juga. Sengaja memudaratkan diri, hukum dia haram, bukan makruh lagi. Nah. Okey. Okey. Doktor kata tak boleh kalau kamu makan ni mudarat. Dia makan juga. Bila dia makan, maka dia pun keluar darah. Sah tak? Sah tak darah itu dihukum sebagai haid? Doktor kata jangan makan mudarat. Ataupun dia nak berhentikan darah. Darah dia tak putus-putus. Nah. Okey. Jadi dah beberapa kali ni darah dia mesti 15 hari, mesti 15 hari. Jadi dia risau. Jadi bila sampai darah 6 hari dia nak makan ubat, nak bagi darah dia tak lebih daripada 10 hari. Contoh ni, kita buat contoh saja nak cerita tadi tu. Nah, doktor kata tak boleh makan ubat. Kalau kamu makan ubat ni memudaratkan diri kamu. Dia tak mau dengar cakap doktor, dia makan juga ubat. Bila dia makan ubat, keluar darah. Tak? Darah tu sah tak dihukum sebagai haid kalau cukup syarat haid? Betul. Jawapan dia sah lah haid. Cuma dia berdosa lah kerana memudaratkan diri dia. Tak? Sebab tu kita tak tulis di sini. Haid atau suci dengan cara pengambilan ubat adalah sah. Bukan, kita tak tulis sah. Kita tulis dibolehkan. Sebab kalau kita tulis sah dengan syarat tidak mudarat, kalau dia makan ubat yang memudarat, adakah darah yang keluar itu jadi tak sah? Nah, jadi sah ataupun tidak, haid itu tak kait dengan ubat. Dia kait dengan tempoh. Perbuatan dia memudaratkan itu, itu haram dan berdosa. Tapi kalau keluar juga, hukum haid sah. Kena faham situ. Jadi sebab tu, ayat pun kena jaga. Nah, kalau orang tanya, kalau kita ambil ubat untuk datangkan haid atau untuk berhentikan haid, macam mana? Sah dengan syarat tak mudarat. Kalau mudarat jadi tak sah ke haid? Kat situ kena ambil perhatian. Sama ada mudarat ataupun tidak, kalau dia makan ubat, keluar darah, cukup syarat haid, hukum tetap haid. Tapi perbuatan dia memudaratkan itu jadi berdosa. Okey. Itu belum cakap lagi. Nak. Okey. Jelas tak ni dulu? Kemudian ada sahabat kita tanya tadi. Apa dia tadi?
Mana soalan tadi dah? Itulah. Contoh rutin setiap hari ke-10 stop, hari ke-13 haid semula hingga tempoh maksimum. Bolehkah jika tidak puasa pada tempoh itu? Tak boleh. Bila berhenti darah, wajib mandi, wajib puasa kalau bulan puasa. Dia tak boleh bergantung pada rutin kerana rutin itu disebut sebagai adat. Adat boleh berubah. Mungkin memang darah tu betul akan datang semula hari ke-13. Tetapi boleh jadi tak darah tu tak datang balik 13? Boleh jadi juga kan? Jadi kepastian ketetapan sebenar boleh berlaku datang semula darah, boleh berlaku tak datang semula darah. Jadi yang muktamadnya tak ada darah wajib puasa. Kalau datang semula darah pada 13, maka batallah puasa. Sama je keadaan dia. Tapi kalaulah tak datang. Kalaulah tak datang semula darah pada 13 hari bulan tu. Dia sengaja tidak berpuasa. Kat situ pun masalah juga. Okey. Macam mana pula jika bergantung pada ubat untuk turunkan period tu? Jika tak makan ubat, tak akan period. Tak apalah, cerita dia kalau dia nak periodkan juga, tak ada masalah dengan syarat tidak memudaratkan. Itu saja. Tapi kalau memudaratkan, dia makan juga, keluar juga darah tu tetap dihukum sebagai haid. Cuma dia perbuatan dia memakan ubat itu yang jadi persoalan. Kerana sengaja memudaratkan. Kalau tak memudaratkan, tidak ada masalah. Cuma bagi seorang perempuan yang ada suami, kalau nak makan ubat untuk datang darah, maka dia wajib kena minta izin suami. Kerana suami ada hak atas isteri. Contoh, kalau suami kata, jangan makan ubat. Kalau makan ubat nanti macam mana? Suami tu nak mendapat hak dia. Nak bersama dengan isteri dia. Jelas? Jika berlaku di luar waktu safar. Waktu safar ni masa musafir lah. Bab berhenti darah dan mandi ni dia tak ada kena mengena waktu tak safar ke, waktu safar ke, maksudnya waktu musafir ke tidak ke. Pasal walaupun dia musafir, tetap dia menanggung hukum solat dan seumpamanya. Cuma bezanya musafir ni dia boleh jamak. Tapi kalau dia berhenti dah darah pada waktu zuhur, jadi dia kata tak apa, sekejap lagi lah mandi. Tetap juga dia kena mandi pada waktu asar, selewat-lewatnya. Baik. Habis? Jelas? Selesai. Nombor 5, muka surat 15. Penggunaan ubat untuk merangsang kedatangan haid mestilah bukan dengan tujuan untuk menggugurkan kewajiban ibadah seperti solat atau puasa Ramadan. Ini kait dengan makan ubat untuk datang haid. Kalau datang ubat, makan ubat untuk berhenti haid, itu cerita lain. Tapi kalau makan ubat dengan tujuan untuk mendatangkan haid, datang darah bagi haid, dengan niat supaya tak payah solat seminggu. Ni berdosa. Kalau berhenti masa zuhur tapi kat tempat kerja, asar pun dah lewat balik. Qada solat sebaiknya waktu bila? Dia tak boleh qada solat. Sepatutnya dia kena tahu sebagai seorang wanita, bila dia bekerja di luar, dia kena ada persediaan berkaitan dengan keadaan dirinya sekiranya datang darah dan berhenti darah di tempat kerja, di mana dia boleh bersuci
di mana tempat dia nak kena mandi. Ini yang dibahas oleh ulama. Tak ada alasan sebenarnya kalau di tempat kerja boleh sengaja lambat, nanti balik sekali lagi lah, barulah qada waktu zuhur, qada waktu asar. Pasal kat pejabat dia menggunakan pejabat tempat kerja sebagai alasan untuk tidak segera melaksanakan hukum Allah. Sebenarnya tak boleh, dia kena ada usaha. Itu. Sebenarnya tak boleh. Tapi dia kata, nak buat macam mana? Memang tempat saya tak boleh. Bukan setiap hari, sebulan sekali. Jadi, rasanya boleh. Walaupun dalam jamban, sebenarnya kalau nak sajalah. Ni yang disebut oleh ulama. Guru-guru sebut. Dibahaskan oleh ulama. Sebenarnya kalau dia betul-betul ada bimbang dan takut dengan titah perintah Allah, dia dah kering haid, dia ada di pejabat sekarang waktu zuhur. Jadi bagi tahu saja kepada majikan, minta maaf saya orang Islam, kalau bos tu bukan orang Islam lah, saya orang Islam, saya minta maaf sekejap, bagi saya 15 minit untuk saya nak kena pergi bersuci, atau seumpamanya. Usahakan tu dulu. Kalau dah usaha dah apa semua, itu perbahasan lain lah. Panjang dah cerita dia. Tapi begitulah keadaannya. Dia sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Kalau dah berhenti waktu zuhur, tak apalah, balik sekali lagi lah. Pasal sekarang tengah kerja, nak buat macam mana. Dia macam ni. Sebenarnya, kerja itu yang mengganggu jadual taat kita kepada Allah. Ataupun, jadual taat kita kepada Allah tu yang mengganggu kerja kita. Yang mana satu yang betul? Adakah kerja itu mengganggu jadual kita terhadap Allah, ataupun jadual kita terhadap Allah tu mengganggu kerja kita? Yang mana satu? Kalau kita tak kerja pun, kita tetap wajib solat. Maka solat ini dia jadi priority. Ini yang disebut oleh ulama. Okey? Sepatutnya begitu. Cuma kalau dari sudut penyediaan tempat, dari sudut penyediaan tempat, yang saya sebut tadi tu, ulama membahaskan bahawasanya kalau betul-betul dia nak taat kepada Allah, walau dalam jamban lah kita katakan, boleh mandi. Boleh mandi. InsyaAllah boleh mandi. Kalau dia faham kaedah tata cara mandi wajib yang sebenar, InsyaAllah sebenarnya boleh. Jangan peduli pasal orang. Peduli pasal diri sendiri terhadap Allah Ta'ala dulu. Itu yang disebut oleh ulama', saya tolong jawab sajalah. Saya tolong sampaikan. InsyaAllah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada semua wanita yang bekerja di luar sana, yang menghadapi masalah dalam bab berhenti kering haid di tempat kerja ni. Boleh lari sekejap pergi masjid ke, insya-Allah. Gitu. Okey. Okey. Boleh tak makan ubat untuk turunkan darah untuk lancarkan haid? Boleh. Kalau dia rasa haid dia ada masalah, putus-putus, tapi macam mana pun rujuk dengan doktor juga dulu. Okey? Baik. Okey, stop dulu, kita nak sambung. Muka surat 16, nombor 6. Seorang wanita keluar darah hanya beberapa jam pada waktu subuh sahaja. Jika darah tersebut belum mencukupi syarat haid, yakni minimal 24 jam, atau sehari semalam lah, maka dia wajib solat zuhur, asar, maghrib dan isyak tanpa wajib mandi hadas. Rujuk contoh 8. 1 hari bulan,
1 hari bulan, waktu subuh, keluar darah 3 jam. Nak, kalau keluar darah 3 jam, daripada pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi je lah. Lepas tu tak ada darah. 2 hari bulan, subuh keluar lagi 3 jam. Nak? Ha. Satu hari bulan, subuh 3 jam. 3 jam ni kita kata nak 6 pagi sampai 9 pagi. Lepas tu tak ada kan? Nak, 2 hari bulan, subuh 3 jam lagi keluar darah. Samalah 6 pagi, 9 pagi. Nah, begitulah 3 hari bulan, 4 hari bulan. Tengok keterangan dia. Jika dicampur jumlah masa keluar darah pada 4 waktu subuh itu hanya 12 jam sahaja dan tidak memenuhi syarat minimum haid, itu 24 jam. Nah, 3 hari bulan, subuh 3 jam. 4 hari bulan, subuh 3 jam. 1, 2, 3, 4 ni baru 12 jam. 12 jam belum lagi cukup syarat. Maka setiap waktu zuhur, asar, maghrib dan isyak wajib solat tanpa mandi. Wajib. Berhenti pada 9 pagi. Tak lagi tengok zuhur, asar tak ada darah. Solatlah zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak perlu mandi. Pasal apa tak perlu mandi? Pasal baru 3 jam. Besoknya macam tu juga. 3 jam. Campur dengan semalam 3 jam, baru 6 jam. Tak cukup lagi 24 jam. Maka zuhur, asar, maghrib, isyak, solat macam biasa. Nah, subuh keluar lagi. Nah, 3 jam. Tak cukup lagi. Tak payah mandi wajib lagi. Solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Begitulah hari keempat. Nah. Okey. Kemudian wajib qada 4 waktu solat subuh kerana keseluruhan tempoh keluar darah tidak memenuhi syarat minimum haid. Kemudian subuh yang keluar 6 pagi sampai 9 pagi ni, yang dia tak solat tu ada 4 hari. Kena qada balik subuh yang 4 pagi tadi, 4 kali subuh tadi. Pasal berhenti dah darah tanpa mendapat minimum haid. Untuk qada subuh itu kena tunggu selesai semua hari. Boleh solat masa waktu zuhur setiap hari itu, Ustaz. Boleh solat pada waktu zuhur pada setiap hari itu. Ataupun solat selepas ni pun boleh. Satu pendapat mengatakan pasal dia bukan sengaja meninggalkan solat. Maka kalau solat yang ditinggalkan bukan dengan kesengajaan, maka sunat dia segerakan qada. Tapi kalau solat yang ditinggalkan dengan sengaja, wajib qada segera. Selesai tak? Darah ni semua dikira fasad ataupun istihadah. Baik, selesai. Habis. Ada soalan? Ya, sepatutnya sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah lah, patut ada perbincangan berkaitan dengan bab-bab macam ni. Saya ni pasal tak ada lorongan lagi. Teringin juga nak masuk ke peringkat-peringkat sekolah. Mungkin kita kata untuk permulaan ni sesuai untuk pelajar tingkatan 3, 4, 5. Untuk belajar buku yang kita sedang belajar sekarang ni, kita boleh buat pada mereka
secara ringkas, bacaan ringkas tanpa huraian-huraian pun memadai juga. Mungkin boleh buat sehari atau 2 hari bagi selesai dengan huraian-huraian yang ringkas supaya dapat sedikit terbuka gambaran kepentingan mengetahui berkaitan dengan bab darah dan seumpamanya. Kalau nak, dah sebut-sebut tu nak jemput pula dah. Kalau nak jemput ustaz datang sekolah buat daurah boleh ke? InsyaAllah boleh lah, tapi kena uruskan lah. Saya tak reti lah nak buat proposal ke apa, surat ke apa semua. Kan? Kalau di dalam Selangor, tak ada masalah lah saya. Pasal saya tauliah Selangor. Tauliah negeri lain saya tak ada. Tauliah negeri lain saya tak ada. Tak pandai sangat. Negeri lain dia terlebih susah. Kita tak apa pandai sangat. Tak apa yakin pula kita nak pergi ambil tauliah negeri lain. Kita tak apa nak pandai. Jadi kalau negeri lain nak anjurkan untuk buat daurah untuk peringkat sekolah. Sekolah boleh mohonkan untuk dapatkan tauliah khas program tu. Kalau sehari lah. Kalau 2 hari lah pihak sekolah lah mohon nak tauliah khas. Pelepasan kalau sehari 2 hari lah. InsyaAllah lah. Tengok waktu, masa, InsyaAllah lah. Sekolah rendah, yalah sekolah rendah mereka masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lah. Baik. Ada soalan lagi? Ustaz, jika 8 hari berturut hanya keluar 3 jam, mana-mana waktu dalam 1 hari, dah cukup 4 jam, setelah dicampur 8 hari, darah haid. Macam mana pula Ustaz? Mana semua yang sebelum tu, dalam tempoh 8 hari, keluar 3 jam, keseluruhannya mendapat 24 jam, minima. Maka yang sebelum tu, katalah last tu pada 9 hari bulan. 9 hari bulan, cukup 24 jam. Yang 8, 7, 6, 5 semua batal. Semua batal solat dia. Tapi tak payah qada. Tapi sebelum cukup 24 jam tu kan dia duk qada. Bukan dia qada pula. Kan dia solat. Bila tak ada darah, solat. Tak ada darah, solat. Tapi bila cukup 24 jam, yang belakang ni batal. Kalau berhenti setelah cukup 24 jam, wajib mandi. Wajib mandi. Itu. Wajib mandi. Apa dia? Jika setiap subuh berlaku 3 jam haid sampai 15 hari dan cukup syarat haid, maka kita qada subuh tu kira batal lah ya. Dan kena buat semula. Tak payah buat semula lah. Pasal dah dihukum haid. Yang dah buat tu semua batal. Maka tak payah qada dah. Yang kita dah qada tu pun batal. Yang kita solat, biar solat tunai tu pun batal. Haid berlangsung selama 8 hari. Kemudian dah settle mandi wajib semua. Kemudian keluar keputihan dengan warna haid. Warna-warna darah lah pada waktu isyak. Tapi isyak dah solat. Jadi lepas mandi wajib semula, perlu solat semula isyak tu kan? Sebab masih dalam waktu isyak. Betul kan? Ya, betul. Solat isyak tu kena solat semula. Pasal isyak tu batal kerana kedatangan semula. Jadi yang sebelum tu semua batal. Jadi bila dia tengok tak ada balik darah tu masih dalam waktu isyak kena solat semula. Betul. Johor kita tak risau. Johor insya-Allah. Kalau dah period 6 hari. Hari ke-6 tu stop. Tiba hari ke-8 datang balik. Macam mana? Hari ke-8 tu kira haid semula. Kerana masih dalam tempoh maksimal haid. Bila berhenti selepas hari ke-8 tu, mandi balik.
Jadi hari yang ke-7, ke-6 semua tu semua batal. Okey. Baik. Apa ni? Ada apa? Semua ni kotak. Ada benda apa tu? Teh ni. Binatang-binatang tu. Kotak dah buku. Okey, jelas? Begitulah. InsyaAllah. Nah. Baik. Apa dia? Tanya pula. Tempoh suci 15 hari kan? Ya, sekurang-kurang suci 15 hari. Kalau haid mai awal daripada, dikira macam mana? Walau darah merah, walau dah darah merah, tetap belum dikira haid ke Ustaz? Dia tengok siri yang lepas. Siri lepas dia tempoh baki suci tu. Dia kata, tempoh suci 15 hari kan? Ya, sekurang-kurang suci 15 hari. Sekurang-kurang suci 15 hari. Mesti dapat 15 hari. 15 hari suci. Nah, tapi kalau dia baru suci 12 hari, dia kena lengkapkan suci tu. Nah, kalau dia kurang berapa hari lagi nak dapat sekurang-kurang suci 15 hari. Kata baru 12 hari suci datang darah. Dia lengkapkan 15 hari 15 malam suci. Kalau darah masih keluar, setelah lengkap baki suci tu baru dikira haid. Contoh, dia kata, hari ke-12 dah datang semula darah. Berapa hari? 7 hari. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai hari ke-19. Hari ke-19 suci. Bermula pada hari ke-16 tu. Hari 16 suci tu. Contoh, dia last haid pada 8 hari bulan. Last haid pada 8 hari bulan. 8 hari bulan. Maka dia start suci 9, 10, 11, 12, 13. Kalau 15 hari, sampai berapa bulan? Sampai 23 hari bulan. 23 hari bulan. Okey. Sampai 23 hari bulan. Ada? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah. Jadi, kalau darah dia datang semula sebelum 23 hari bulan, dia kena cukupkan dulu. Darah yang 24 nanti baru dihukum sebagai haid. Jelas? Puan Bina Majid. Ya, betul. Siri kelima untuk bacaan buku kita, tetapi sudah 6 kali kelas. Kerana ada satu kelas khas itu kita buat pembetulan, saya ada kesilapan dan saya membuat pengakuan dan permohonan maaf di atas kelemahan dan kesilapan yang berlaku di dalam buku ini pada muka surat 5. Adakah larangan larangan macam potong kuku, gunting rambut? Majoriti ulama mengatakan makruh sahaja. Ulang balik Ustaz. Ulang yang mana pula dah? Ulang yang mana? Ulang yang ni ya. Ulang yang mana ni ya? Ulang daripada mula. Ulang daripada mula. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Pantang sikit nganga.
Ulang yang tadi tak cukup waktu suci tadi tu kan. Ha. Ingat suruh ulang mula balik tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat 13, persoalan 1. Nah, ya. Ha. Tapi ada pendapat kata tak boleh potong kuku. Kalau potong kuku pun nanti kena bawa mandi dia juga. Tu ada pendapat macam-macam lah. Ada khilaf lah. Bila ada khilaf ni boleh ikut mana-mana. Okey. Dia last haid pada 8 hari bulan. Bermakna bermula 9 hari bulan, dia suci. Suci hari pertama. Nak 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 hari bulan. 12 hari bulan. Sekurang-kurang suci dia mesti sampai berapa hari bulan untuk mencukupkan 15 hari, 15 malam tempoh sekurang-kurang suci, mestilah sehingga anak 13, 14, 15, 16, 17, tak? Sampailah 21, 22, 23. Ni, last mesti kena suci sehingga 23 hari bulan. Baru dapat 15 hari, betul? Betul? Okey? Okey. Okey? Betul? Perempuan ini dia last 8 hari bulan. Okey. Maka bermula 9 hari bulan tu dia hari pertama suci, 10 hari kedua, 11. Untuk melengkapkan sekurang-kurang tempoh suci 15 hari 15 malam ialah sehingga 23 hari bulan. Okey. Sekiranya dia datang darah semula pada 21 hari bulan selama 7 hari. Nak? Selama 27 hari. Selama 27 hari pula dah. Selama 7 hari. Nak? 24, 25, 26, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28. 7 hari. Maka darah yang bermula pada 21 hari bulan, katalah patutnya dia kena suci sampai 23 hari bulan. Kalau darah bermula 24, barulah dihukum haid baru pasal dapat sekurang-kurang suci. Tiba-tiba, 21 hari bulan, baru 13 hari suci, dah datang semula darah. Maka darah yang bermula 21, 22, 23 dihukum istihadah. Istihadah baki suci. Nak? Yang ni dihukum sebagai suci. Istihadah baki suci ni, istihadah tu hukumnya suci. Dia solat macam biasa, puasa macam biasa kalau bulan puasa. Nak? Boleh buat ibadah-ibadah dan apa juga yang terkait dengan suci. Nak? Darah yang bermula 24 ni baru dihukum haid. Pasal apa? Pasal yang sini nak cukupkan baki suci. Nak? Jelas? Bismillah. Okey. Baik. Habis dah kot noh. Nanti kita sambunglah nifas. Nak sambung pun tak apa nak cantik dah waktu kita. Sambung sikit pun tak jadi. Baik. Sementara kita tengok apa-apa soalan-soalan yang di akhir-akhir waktu ini. Siapa ada urusan boleh undur diri dulu, insya-Allah. Nanti silakan tengok ulangan yang hujung-hujung yang terlepas. Kita nak beritahu, insya-Allah pada hari Sabtu nanti 23 hari bulan, program yang telah kita rancang, insya-Allah mudah-mudahan berbetulan dengan perancangan Allah, iaitulah Bengkel Rukun Qauli. Terima kasih kepada yang telah mendaftar. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar.
InsyaAllah. Ustaz, boleh tak jelaskan waktu nak ganti solat? Waktu nak ganti solat untuk haid ni. Bila dia tengok tak ada darah je, dia terus solat, lepas tu dia terus ganti je lah solat. Nah, selepas dia tengok tak ada darah, dia dah mandi wajib, dia solat yang solat tunai tu, kemudian dia terus mula qada lah. Tak kisahlah qada mana dulu. Nak qada ni dia tak perlu ikut turutan. Tak perlu ikut waktu. Qada je. Nah, tapi kalau berhenti sekejap datang balik, batal lah. Batal, qada balik. Tak perlu kita nak tetapkan satu tempoh. Dengan kadar segera. Dengan kadar segera. Untuk istihadah, niat ambil wuduk tak boleh berniat mengangkat hadas kecil kan? Sebab sedang berhadas kecil. Nawaitul istihabati solah. Nawaitu wudu'a listihabati solah. Kalau dalam bahasa Melayunya, sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat. Kalau 23 hari bulan tu bersama dengan suami, kemudian dapati ada tanda darah yang diyakini darah haid yang akan turun pada 24 hari bulan. Kira macam mana Ustaz? Kalau selepas bersama dengan suami, tak apa, nak buat macam mana? Tidaklah berdosa. Tapi sebelum bersama dengan suami, kalau 23 hari bulan ni, belum waktu sah haid, maka dia hukum suci. Boleh juga, masih boleh bersama dengan suami. Tidak ada masalah. Yang tak boleh betul-betul pada 24 ni. Jelas? Jelas? Penawar bagi hati bukan di Telegram. Telegram pada hari Ahad tu tajwid. Nanti saya minta isteri saya, admin tolong sharekan link Telegram untuk tajwid setiap hari Ahad 8.30 pagi. Link untuk grup 8.30 pagi hari Sabtu. Kitab sekarang ni sedang baca kitab Durus Samin, kitab Tauhid dan juga kitab Penawar. Pagi Sabtu tu 8.30 sampai 10 pagi tu 2 kitab. Bolehlah pasal masih lagi di awal kitab lagi. Baru lagi lah, masih baru lagi. Boleh elok lah kalau nak join pasal dia tak jauh lagi. Nanti saya suruh mereka share link untuk Telegram tajwid dan juga untuk kitab. Baik. Contoh Zuhur, satu suku, 1.30 datang haid. Kena ganti solat Zuhur tu kan? Ya, kena ganti kerana dia sempat berada di dalam waktu Zuhur. Kalau niat angkat hadas kecil dalam istihadah, makna tak sah ke wuduk? Tak sah. Orang yang istihadah, dia kena niat yang khusus, niat lain. Macam tadi kita sebut. Saja aku berwuduk bagi membolehkan aku menunaikan solat. Baik. Tu mereka dah share dah tu. Link tu. Ustaz, kalau masa dulu istihadah tapi masa niat ambil wuduk, niat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sah ke solat tu? Dimaafkanlah kalau dulu-dulu. Sebaiknya sekarang ni cuba qada jugalah. Tak jadi masalah. Kalaulah solat dulu pun sah di sisi Allah. Sekarang ni kita qada pasal kita tak tahu betul-betul sah ataupun tidak. Kan? Maka dikira sebagai solat sunat. Tak ada masalah. Tak boleh buka link. Tak tahu nanti uruskan dengan mereka. Link dah expired dah kot. Buat link baru lah. Copy link baru. Bubuh. Okey. Baik. Kemudian, sebelum akhir tahun ini, sebelum habis tahun 2023, kita sedang merancang untuk adakan lagi 2 atau 3 daurah. Iaitu daurah berkaitan dengan akidah dan daurah berkaitan dengan tasawuf.
Tasawuf mungkin kita akan buat daurah 20 sifat hati, yang dia ada persamaan sedikit dengan kitab Penawar Bagi Hati lah. Dia tak menyeluruh macam kitab Penawar Bagi Hati dalam bab asas lah. Tapi bolehlah. 20 sifat hati. Kemudian yang berkaitan dengan akidah itu wasail ilmu kalam. Wasail ilmu kalam ni berkaitan dengan pengkhususan, penjelasan berkaitan dengan hukum akal. Kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah mau tidak mahu untuk mudah memahami akidah, mesti kena ada tangga untuk sampai kepada pengenalan makrifah. Tangga itu ialah hukum akal. Jadi kena kenal hukum akal. Itu kita akan cuba buat daurah. Dan kita sedang fikirkan macam mana kita nak arrangekan benda tu supaya daurah tersebut dapat diikuti oleh semua orang. Adakah kita akan kekalkan juga dengan yuran yang seperti daurah-daurah sebelum ni, tak? Ataupun kita kena kurangkan, pasal kalau saya yang buat mungkin kita boleh cuba kurangkan, tapi saya takut nanti kalau kita kurangkan harga bayaran yuran, mudah-mudahan tidaklah menjadi isu juga. Mahal pun isu, murah pun isu, isunya daripada pihak lain. Semua tak boleh buka ni. Macam mana? Jika soalan saya ni kurang adabnya, minta maaf Ustaz. Saya ni lelaki. Saya ingin tahu wanita yang ada keputihan macam mana solatnya dan wuduknya. Mohon penjelasannya Ustaz. Wanita yang ada keputihan ini, dia sebelum sebelum dia nak berwuduk, dia segera dia beristighfar, basuh sucikan seperti biasa, beristinja. Ni asas sajalah, ni tidak perbahasan tengok keputihan tu daripada zahir ke, daripada batin ke. Tidak, ni kita cerita umum saja dulu. Mudah-mudah faham dulu. Wanita yang sentiasa keputihan ini, sebaiknya bila masuk waktu solat, baru dia pergi bersuci, basuh macam biasa, pakailah panty liner. Ataupun kita kata pad ke apa, cepat-cepat ambil wuduk semua solat. Sah, tak ada masalah apa. Habis ya. Itu saja. Okey. Itu saja makluman. Cuma tak tahu bila lah, tu perancangan saja. Perancangan saja. Tu. Lepas live lagi baru klik link tu lah. Kalau klik link sekarang memang tak boleh buat apa. Tu kawan kita kata lagu tu. Tunggu lepas kelas lagi. Lepas kelas lagi. Tunggu lepas kelas lagi. InsyaAllah. Try tengok. Kawan kita kata lagu tu. Kita tengah kelas ni memang tak boleh klik. Dia kata. Tunggu lepas kelas. Saya tengah live lagi. Okey. Kau tu dulu InsyaAllah Saya baru tahu pasal niat istihadah tak boleh niat angkat hadas kecil. Jadi kena qada lepas-lepas. Qada je lah, tak ada masalah. Tapi jangan memaksa diri. Qada sampai minta ampun pada Allah Ta'ala. Jangan paksa diri, tak perlulah nak buat sehari sampai 5 waktu qada. Buat sehari satu, ada masa saat lagi, buat satu, buat. Jangan tak buat langsung sudah. Mudah-mudahan Allah ampunkan lah. Itu sajalah. Okey, itu sajalah saya maklumkan awal ni, bukan apa. Saya maklumkan awal ni supaya nanti kalau bila kita buat hebahan, ada daurah. Dia kurang-kurangnya dah bersedia. Itu sajalah. InsyaAllah. Minta maaf banyak-banyak. Mana-mana yang saya tersalah, saya berkasar, saya tersilap kata. Saya minta maaf banyak-banyak, bukan tujuan untuk nak menyakiti mana-mana pihak. Tujuan dia untuk tak nak bagi stres saja. Itu saja. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak atas kesudian meluangkan masa
masa yang diberikan adalah untuk diri sendiri sebenarnya. Doakan semoga saya dan seluruh keluarga terus berada di dalam kebaikan, kebajikan, terus diberikan kejernihan kebaikan pada zahir dan batin, hati dan juga jasmani. Mudah-mudahan kita semua di dalam kebajikan, moga-moga kita semua diberikan zuriat, keturunan yang soleh, solehah, beriman, bertakwa, bahagia, sejahtera, cemerlang dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, mana-mana yang ada permasalahan, moga-moga Allah bukakan jalan penyelesaian, dan moga dimurahkan, dimakmurkan rezeki dalam kebajikan, keimanan dan ketakwaan insya-Allah. Jadi pada itu dulu, salah silap saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.